Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita teruskan PDPR Pendidikan Islam Tingkatan 5 dan hari ini bersama saya Ustazah Ruslina kita bincangkan ataupun kita kupas satu tajuk baru di bawah bidang Al-Quran yang merupakan pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Kepelbagaian Bangsa dalam Islam. Diharapkan semua pelajar telah bersedia untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Kita lihat objektif pembelajaran yang akan dicapai oleh para pelajar setelah mempelajari tajuk ini. Terdapat 5 objektif pembelajaran. Objektif yang pertama, membaca ayat 13 surah Al-Hujurat dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih sebagai persediaan untuk ujian tilawah Al-Quran, hafazan dan hadis. Yang kedua, menyatakan terjemahan ayat ataupun maksud ayat. Ketiga, menjelaskan sebab turun ayat 13 surah Al-Hujurat ataupun asbabun nuzul. Yang keempat, menerangkan kandungan ayat. Terdapat 2 isi kandungan ayat ini. Yang pertama, tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa dan kaum. Dan yang kedua, keutamaan takwa. Manakala objektif pembelajaran yang kelima, merumuskan pengajaran ayat 13 surah Al-Hujurat dan menghubung kaitkannya dengan kehidupan. Jadi itulah 5 objektif pembelajaran yang akan kita bincangkan pada hari ini untuk tajuk Kepelbagaian Bangsa dalam Islam. Cuba kita lihat gambar-gambar ini. Ada gambar kanak-kanak daripada Afrika yang berkulit hitam, perempuan Mongolia, perempuan Syria, perempuan Jepun dan juga jemaah-jemaah haji yang menunaikan haji daripada seluruh dunia dari pelbagai bangsa warna kulit. Kenapa Allah jadikan manusia ini berbeza-beza warna kulit pelbagai bangsa? Tujuannya dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah ciptakan kita daripada lelaki dan perempuan dan jadikan kita pelbagai bangsa supaya kamu saling berkenalan. Itu tujuan sebenarnya. Pelbagai bangsa ataupun manusia diciptakan daripada pelbagai bangsa untuk kita berkenal-kenalan antara satu sama lain. Jadi bersesuaian dengan tajuk kita hari ini, Kepelbagaian Bangsa dalam Islam berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi kita akan bincangkan tajuk hari ini, Kepelbagaian Bangsa dalam Islam, di mana kita digalakkan untuk berkenal-kenalan dan sentiasa berbuat baik dengan mereka, hormat-hormati antara satu sama lain. Apakah ayat yang akan kita bincangkan hari ini? Ini ialah ayat iaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sadaqallahul Azim. Inilah surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan kita bincangkan pada hari ini, dan pelajar hendaklah mengulang-ulang bacaan supaya dapat membaca dengan betul, bertajwid dan lancar supaya dapat menjawab ataupun membacanya dalam ujian UTQH yang akan dihadapi oleh pelajar dalam kertas 2 nanti. Seterusnya kita lihat pengertian ataupun maksud ayat surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat yang pertama, Ya ayyuhan nas, maksudnya wahai manusia. Diseru sekalian manusia, bukan sahaja orang Muslim, bukan sahaja orang yang beriman, tetapi seluruh manusia. Ya ayyuhan nas
Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya, khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu, min zakarin wa unsa, daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa, wa qabaila, dan berpuak-puak, li ta'arafu, maksudnya supaya kamu saling berkenalan. Jadi Allah jadikan kamu pelbagai bangsa, kita pelbagai bangsa dan berpuak-puak dengan tujuannya li ta'arafu, iaitu supaya kita saling berkenalan. Ayat seterusnya, Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia. Akramakum, akram, karim, yang paling mulia. Indallah, di sisi Allah, dalam kalangan kamu. Atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Jadi itulah pengertian daripada surah Al-Hujurat ayat 13 yang perlu kita hayati isi kandungannya. Okey, seterusnya kita lihat sebab turun ayat ataupun asbabun nuzul. Jadi setiap Al-Quran ni kita maklum bahawa diturunkan secara berperingkat-peringkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap ayat yang diturunkan oleh Allah ada sebab ataupun berdasarkan peristiwa-peristiwa ataupun isu-isu yang berlaku ketika itu, lalu Allah turunkan ayat Al-Quran. Jadi asbabun nuzul surah Al-Hujurat ini berdasarkan satu hadis menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melaungkan azan semasa pembukaan kota Mekah. Jadi Rasulullah meminta Bilal bin Rabah. Kita semua kenal Bilal bin Rabah adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Terdapat ketika Rasulullah meminta Sayyidina Bilal bin Rabah melaungkan azan, terdapat sahabat yang memandang rendah kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Kerana Bilal ni ialah daripada bangsa yang berkulit hitam. Jadi mungkin ada sebilangan sahabat yang memandang rendah kepada Sayyidina Bilal kerana warna kulitnya, perbezaan bangsanya. Jibril alaihissalam telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan para sahabat tersebut. Jibril telah memberitahu Rasulullah tentang perbuatan sahabat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan bertanyakan tentang tindakan mereka. Lalu Allah turunkanlah ayat ini yang menerangkan tentang supaya kita berbuat baik kepada pelbagai bangsa. Jadi itulah asbabun nuzul ayat. Seterusnya kita lihat kandungan ayat. Jadi terdapat dua kandungan ayat ataupun isi kandungan yang perlu kita kupas berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Kandungan ayat yang pertama ialah tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa. Jadi terdapat 4 tuntutan yang perlu kita pelajari. Yang pertama, menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni dalam kalangan pelbagai bangsa. Contohnya kita rakyat Malaysia yang berbilang kaum, ada kaum India, kaum Cina. Jadi kita hendaklah menjalin perpaduan supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat Malaysia. Yang kedua, mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia tanpa mengira rupa paras dan etnik seseorang.
Jadi walaupun kita ni pelbagai bangsa, pelbagai rupa, tetapi kita lihat dalam kalangan Islam sendiri, kita bersatu mengerjakan umrah ataupun haji. Dan kita mengiktiraf kemuliaan manusia ni tanpa melihat rupa paras mereka. Kerana kita menilai manusia ni yang ada pada diri manusia ni, khususnya dalam Islam, kita memandang keimanan dan keutuhan jiwa seseorang serta akhlak seseorang. Bukan kita menilai melalui paras rupa, melalui bangsa yang mereka, di mana mereka dilahirkan dalam bangsa tersebut. Tambah-tambah lagi, tidak ada seorang pun yang boleh meminta untuk dilahirkan dalam mana-mana bentuk rupa paras, dan tiada siapa pun yang boleh menentukan bagaimana warna kulit mereka. Kerana semua itu tidak dipandang di sisi Allah sebagai asas kemuliaan di sisi Allah. Yang dipandang di sisi Allah adalah kemuliaan dan ketakwaan seseorang. Yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam. Walaupun bahasa kita berbeza, budaya berbeza dan agama yang berbeza, terutamanya yang bukan Islam, kita hendaklah menjalinkan hubungan baik dengan mereka. Kerana Islam sentiasa mengajar kita supaya sentiasa berbuat baik dengan mereka selagi mereka tidak mengajak kita untuk berperang ataupun selagi mereka tidak memusuhi kita. Dan dalam masa yang sama, kita berbuat baik, kita hendaklah sentiasa mengajak mereka supaya sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keempat, menggalakkan integrasi dan kerjasama yang keempat ialah menggalakkan integrasi dan kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi kenapa kita wujudkan kerjasama dengan pelbagai bangsa? Kerana untuk kita lengkapkan urusan dunia kita. Contohnya, selagi mereka tidak mengganggu kita, kita hendaklah bekerjasama dengan mereka supaya kita boleh mengambil teknologi daripada mereka dan mereka juga boleh mengambil manfaat daripada kita. Maka itu tak dilarang dalam kehidupan kita. Jadi itulah tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa dengan 4 tujuan tadi. Seterusnya kita lihat isi kandungan ayat yang kedua, iaitu keutamaan takwa. Jadi kenapa kita disuruh supaya bertakwa ataupun takutkan Allah? Jadi yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat jantina atau bangsa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati dan amalan hamba-Nya. Jadi berdasarkan kefahaman ini, Allah tidak melihat kita lelaki ataupun perempuan ataupun kita berbangsa apa, tetapi Allah memandang amalan seseorang, iaitu bukan darjat, ataupun Allah tidak memandang darjat, pangkat ataupun harta seseorang, tetapi Allah melihat amalan seseorang. Jadi itu menunjukkan betapa indahnya Islam. Yang kedua, manusia adalah sama di sisi Allah. Kita semua ni adalah sama. Kita diciptakan daripada tanah, kita berasal daripada Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya kita semua ni daripada dunia kita akan menuju alam barzah, dikebumikan. Sama, tidak kira kedudukan ataupun pangkat seseorang. Yang ketiga, meyakini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui makhluk ciptaannya sebagai asas keimanan kepada Allah. Jadi kita kena yakin bahawa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit dan bumi, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita kena yakin dengan kekuasaan Allah. Yang keempat, menunaikan hak sesama manusia walaupun berbeza kaum dan budaya, kerana perkara itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dilaksanakan. Jadi kita kena tunaikan hak kita sesama manusia. Contoh, kita ada jiran yang berbangsa India, berbangsa Cina, kita hendaklah menghormati mereka dan sentiasa menziarahi mereka, sentiasa bermuka manis dengan mereka, kerana itu
itu adalah sebahagian daripada perintah Allah yang wajib kita tunaikan. Jadi Allah jadikan walaupun kita berbeza kaum, berbeza bangsa, berbeza budaya, tetapi hak-hak mereka mesti ditunaikan oleh kita. Jadi itu menunjukkan ketakwaan seseorang. Seterusnya kita lihat pengajaran ayat daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Ada 3 pengajaran ayat. Jadi murid-murid semua, bila kita hendak menulis tentang pengajaran, mesti ada perkataan kita hendaklah. Itu menunjukkan ayat pengajaran. Kalau tak ada perkataan kita hendaklah, dia jadi ayat penyata. Jadi dalam jawapan, dalam skema jawapan, kalau tidak ada perkataan kita hendaklah, pelajar akan mendapat 1 markah sahaja. Jadi pengajaran ayat yang pertama, kita hendaklah saling bekerjasama untuk membina kehidupan yang harmoni. Jadi kita hendaklah bekerjasama dengan pelbagai bangsa supaya kita hidup dalam keadaan harmoni. Kita lihat keratan-keratan Aqabah ni banyak yang menulis tentang perpaduan, kerana hidup yang harmoni hasil daripada semangat perpaduan pelbagai kaum. Yang kedua, pengajaran yang kedua, kita hendaklah menghormati kepelbagaian budaya supaya wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Jadi kita dalam Malaysia pelbagai budaya, pelbagai kaum yang berbeza-beza. Jadi kita kena hormat budaya-budaya lain supaya wujud persefahaman dan dapat mengelakkan tragedi-tragedi yang tidak diingini berlaku dalam negara kita. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk membaiki akhlak kita. Kena sentiasa perbaiki akhlak. Kenapa? Supaya menjadi insan yang bertakwa. Jadi hendaklah sentiasa perbaiki akhlak supaya kita akan menjadi insan yang bertakwa dan menjadi insan yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Jadi itulah 3 pengajaran ayat daripada surah Al-Hujurat ayat 13 yang kita boleh ambil pengajaran daripadanya. Yang terakhir sekali untuk hari ini, kita lihat soalan kebat dan panduan-panduan menjawab soalan kebat. Okey, soalan kebat yang berkaitan dengan tajuk ini. Ini adalah contoh soalan kebat. Kepelbagaian bangsa memberikan peluang bagi membina interaksi yang harmoni. Kemukakan hujah anda bagi menyokong penyataan di atas. Jadi biasa dalam soalan kebat yang agak sukar ialah bila soalan inginkan pelajar mengemukakan hujah. Kadang-kadang pelajar tidak faham apa kehendak soalan sebenarnya. Jadi untuk soalan ini kita boleh letakkan bagaimana kepelbagaian bangsa memberikan peluang bagi membina interaksi yang harmoni. Jadi kita dah boleh jawab isinya. Contoh jawapannya, okey, kita faham bila soalan kebat, pelajar mesti menjawab dalam bentuk karangan. Satu karangan ringkas, tidak boleh menjawab dalam bentuk poin. Contoh jawapan isi, dapat mengenali budaya yang berbeza. Jadi ini isi jawapan, tidak perlu kita mengulang balik soalan, terus dengan jawapan isi. Okey, dapat mengenali budaya yang berbeza, itu adalah isi. Huraiannya, kerana setiap bangsa mempunyai identiti yang tersendiri. Jadi letakkan kerana untuk kamu, huraikan isi tadi. Dan huraian lengkap, kesannya akan wujud sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Kesimpulannya, ini kesimpulan untuk markah yang keempat. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha mengeratkan perpaduan dalam masyarakat agar hidup lebih aman dan harmoni. Jadi ini adalah panduan untuk menjawab soalan kebat.
Ada kerana, ada kesan dan ada kesimpulannya. Dan yang pertama mesti ada isi. Dalam jawapan kebat, hendaklah para pelajar dilarang meletakkan perkataan selain itu, kerana selain itu membawa maksud kepada isi yang kedua. Dalam soalan kebat, pelajar hendaklah menghuraikan isi yang dijawab oleh peraja. Okey, itu adalah sedikit panduan ataupun soalan kebat yang perlu dijawab oleh para pelajar. Jadi itulah tadi penerangan ataupun isi pembelajaran pelajaran yang ke-6 kepelbagaian bangsa dalam Islam. Diharapkan semua pelajar memahami tajuk ini dan dapat mengambil manfaat daripadanya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, Ustazah Roslina, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.